Assalamualaikum guys, welcome back. Hari tu ada beberapa orang duk tanya aku pasal buku yang aku share dekat community tab. So ini buku dia. Tajuk dia Sejarah 25 Rasul. Jadinya buku ni korang boleh dapatkan dekat Popular. Aku beli dengan harga RM29 saja. Dan buku ni bukan saja sesuai untuk kita, golongan dewasa, tapi sebenarnya lagi sesuai dan boleh dibaca oleh kanak-kanak. Penulisan dia sangat ringkas, sangat mudah difahami dan disertakan juga dengan gambar-gambar yang menarik. Jadinya kalau kata budak-budak yang baca kan, diorang takkan rasa boring sebab ada gambar-gambar yang boleh bantu diorang untuk naikkan mood dan juga bagi diorang faham buku ni ataupun kisah tu pasal apa. Dan let's say kalau kata korang nak aku review sikit pasal buku ni, korang boleh komen kat bawah ni. Dan insyaAllah nanti aku akan buat review ringkas sama ada berbaloi ataupun tak untuk korang beli buku ni. Okay, jom layan topik untuk hari ni. Benda ni aku jarang share sebabnya prosedur mahkamah masih lagi berjalan. Tambah pula cerita ni berselirat sampaikan aku rasa kalau aku cerita sekarang, ramai pula yang suruh aku lukis. Cuba cerita. Cumanya ada sebahagian pecahan daripada skandal YMDB ni yang tarik perhatian dan jadi perbualan semalam. Kisahnya kecoh semalam pasal perbicaraan seorang warga United States, Tim Lesner, bekas rakan kongsi bank Goldman Sachs yang buat pengakuan bersalah dan terlibat dekat dalam skandal YMDB waktu perbicaraan dekat UK pula US. Tim dilaporkan bersetuju untuk bekerjasama supaya hukuman dapat diringankan oleh kerajaan US. Dalam banyak-banyak statement, ada dua statement daripada tim yang membuatkan rakyat Malaysia terkejut dan tergamam. Dekat sini aku kongsikan dekat korang dua statement tu supaya korang pun update dengan isu semasa. Kalau tak, subscribe Astro pun asyik tengok Maharaja Laut Mega dengan sepatu reunion je. Astro Awan ni berabuk korang tak sentuh. Kenyataan pertama daripada tim ialah suami kepada bekas Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Zeti iaitu Taufik Aiman dikatakan terima rasuah untuk melicinkan dan mempercepatkan permintaan wang sebanyak 1 bilion USD daripada 1MDB ke Petro Saudi dan Good Star, sebuah syarikat milik Jolo. Perkara tu semestinya membuatkan ramai pihak terkejut sebab waktu kerajaan beralih tampuk pemerintahan, Tan Sri Zeti adalah antara mereka yang dipanggil oleh kerajaan terdahulu untuk sama-sama membantu masalah 1MDB. Tapi apapun, kenyataan tim tu dinafikan oleh suami Tan Sri Zeti sendiri, yang mana aku quote kenyataan Taufik dekat Harian Metro. Taufik berkata beliau terkejut dengan kenyataan yang dibuat terhadapnya oleh Lesner seperti dilaporkan media. Beliau menegaskan tidak mengenali Lesner atau Eng dan tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan salah seorang daripada mereka. Saya ingin menyatakan secara mutlak bahawa sepanjang hidup saya tidak pernah menerima sebarang rasuah dari sesiapa. Oleh kerana prosiding kes masih berjalan di New York, saya dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang ulasan lanjut kerana ia mungkin menjurus kepada subjudis. Jadi betul ataupun tak, kita sama-sama nantikan perkembangan terbaru nanti. Kenyataan kedua daripada tim ialah berkenaan dengan bekas CEO Astro, Datuk Rohana Rozan, yang katanya merupakan bekas kekasih tim. Hubungan dorang berlangsung daripada tahun 2003 hingga ke 2013, yang mana tim minta untuk putuskan hubungan sebab nak bersama dengan isteri dia yang sekarang. Tapi rupanya sebagaimana payahnya nak potong Astro, susah juga sebenarnya nak potong CEO Astro daripada hidup. Tim dilaporkan terpaksa hadiahkan sebuah rumah dekat London bernilai 10 juta USD kepada Rohana lepas Rohana ugut untuk bongkarkan perlibatan tim dekat dalam skandal 1MDB. Dah macam babak drama dekat dalam Astro Prima. Adakah isi-isi kandungan dekat dalam Astro diasaskan daripada kisah sebenar? Gurau je. It wasn't. Buat masa ni, belum ada statement daripada Datuk Rohana sendiri sama ada kenyataan tim tu betul ataupun tak. Tapi yang pasti, ini mungkin hanya sebahagian kecil daripada rahsia-rahsia kayangan yang terbongkar. Makin digali nanti, bila makin banyak yang kita tahu pasal rahsia golongan kayangan, silap ada yang bakal bersemadi dekat dalam tong drum sekali lagi. Satu lagi, kita dah nampak dah. Hanya disebabkan harta dekat dunia sementara, kita sanggup gadaikan tempat kita dekat syurga yang kekal selamanya. Godaan dekat dunia ni bukan main-main guys. Kita sendiri pun belum tentu dapat lepas daripada godaan macam ni semua. Tapi ingatlah, pilihlah jalan sederhana dan tak perlulah kita berlumba-lumba untuk bagi orang lain kagum dengan kita. Cukuplah rezeki yang ada depan mata, cukup makan, ada tempat tinggal, itu pun sebenarnya rezeki yang dah tak ternilai. Korang tahu tak berapa ramai manusia dekat dunia ni yang berdoa sekurang-kurangnya dapat bumbung pun jadilah daripada terpaksa merempat dekat tepi jalan dan juga terpaksa duduk dekat bawah jabatan. Jadinya tak perlu kita cari lebih sampailah kita terpaksa gadaikan maruah kita. So itu dia ringkasan untuk korang update pasal isu semasa. So memang tak terkejutlah bila kata Malaysia adalah antara negara dengan rasuah tertinggi dekat dunia. Merata-rata rasuah bermaharajalela. Dan akhir kata pepantun, kail pagi makan ikan, janji rezeki dari Tuhan. Bukan susah jadi kayangan, tunduk melutut
pada godaan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. 'Rasanya aku pun patut buat buku pantun macam ni lah. Korang rasa macam mana?